Salam sejahtera bersama saya Nevin Majid dalam 15 minit MMTV edisi 20 Mei 2024. Kita ke berita utama. Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Menteri Luarnya Hossein Amir Abdullahian disahkan meninggal dunia dalam nahas helikopter di kawasan pergunungan berhampiran sempadan Azerbaijan. Helikopter tersebut dilaporkan melakukan pendaratan cemas di wilayah Julfa Barat Laut di ibu negara Iran, Tehran, namun punca nahas masih dalam siasatan. Selain dua pemimpin terbabit, helikopter berkenaan turut membawa beberapa lagi penumpang iaitu Imam di Tabriz Muhammad Ali Al-Hashim dan wakil pemimpin tertinggi Iran di wilayah Azerbaijan Timur dan Kabinet Azerbaijan Timur Malik Rahmati. Terdahulu insiden itu berlaku semalam di hutan Dizmar antara Bandar Varzakan dan Jolfa di wilayah Azerbaijan Timur ketika Raisi pulang dari acara untuk merasmikan empangan dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev. Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok menerima surat ugutan beserta 2 butir peluru di kediamannya kemarin. Menerusi hantaran di media sosial, pemimpin DAP itu memaklumkan ancaman berkenaan diletakkan dalam peti surat. Beliau berkata kandungan sampul surat itu mempunyai 2 butir peluru dan 1 kertas putih saiz A4 dengan bertulis kata-kata kesal dan berbau perkauman. Sementara itu, Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rusti Muhammad Isa berkata, polis sedang menjalankan siasatan berhubung surat ugutan diterima ahli parlimen tersebut. Dalam perkembangan sama, PAS melalui Setiausaha Agungnya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan turut menyatakan solidariti parti itu terhadap Teresa dan mengutuk keras insiden ugutan bunuh terhadap pemimpin DAP itu. Golongan menengah Bumiputra disarang mengambil risiko melibatkan diri dalam bidang perniagaan seterusnya meninggalkan kerjaya makan gaji. Menerusi hantaran di laman sosial, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, cabaran sosioekonomi terkini ialah untuk melonjakkan kelas menengah Bumiputra mencipta nilai melalui perusahaan mereka sendiri. Pihaknya mahu lebih ramai kelas menengah dan kumpulan profesional Bumiputra menggunakan kepakaran dan daya cipta mereka untuk mencuburi bidang perniagaan bernilai tinggi sebagai tuan punya dan majikan. Justru beliau berkata 3 agensi manat Bumiputra di bawah Kementerian Ekonomi diberi amanah menyediakan ekosistem yang mengimbangi risiko dengan potensi yang boleh diteroka. Ujarnya, Yayasan Peneraju telah diberi amanah untuk membina bank bakat profesional Bumiputra, manakala unit peneraju agenda Bumiputra Teraju menggalas cabaran menghasilkan syarikat saiz kecil dan sederhana Bumiputra yang boleh berpotensi dan bersaing untuk diskalahkan. Mahkamah Magistrate Batu Pahat memerintahkan kes pembunuhan seorang ibu tunggal Mila Sharmila Samsusah atau lebih dikenali sebagai Bella dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Muar. Pihak pendakwaan yang dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Farah Wahidah Muhammad Sharif memaklumkan kepada mahkamah pihaknya sudah mendapat kebenaran daripada Pejabat Pendakwaan Negeri Johor PPNJ untuk memindahkan kes terbabit. Walau bagaimanapun, Magistrate Suhaila Safiuddin tidak menetapkan tarikh bila kes berkenaan akan disebut di Mahkamah Tinggi Muar. Terdahulu, Muhammad Haikal didakwa membunuh Mila Sharmila Samsusah, 32 tahun dan didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membutuhkan hukuman mati atau penjara bagi tempoh tidak kurang 30 tahun atau tidak melebihi 40 tahun sekiranya tidak dijatuhi hukuman mati serta sebatan tidak kurang 12 kali jika sabit kesalahan. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Polis Kota Kinabalu sedang mengesan seorang lelaki berkelakuan tidak senonoh ke atas seorang pekerja wanita kedai aksesori telefon di Manggatal pada Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Kasim Muda berkata, kejadian dilaporkan berlaku pada Jumaat kira-kira pukul 8.30 malam.
Menurutnya, suspek yang memakai baju berwarna putih dengan zip seluarnya terbuka telah melakukan aksi tidak senonoh sambil bertelefon dan hasil semakan rakaman kamera litar tertutup CCTV di dalam premis turut memperlihatkan suspek dilihat berlegar-legar di kawasan belakang kedai sama. Beliau berkata kini siasatan lanjut sedang dijalankan mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Filem aksi karya pengarah Syafiq Yusof, Sherif kini mendapat sambutan hangat daripada peminat filem tempatan yang telah meraih kutipan sebanyak 60.5 juta ringgit sejak mula ditayangkan pada 19 April lalu. Jumlah tersebut sekaligus membuktikan bahawa filem terbitan Scope Productions dan Astro Show itu kekal mendominasi pawagam-pawagam seluruh negara. Dalam pada itu, rata-rata peminat yang menonton filem lakonan Zul Arifin, Syafiq Kyle, Datu Aaron Aziz, Azira Syafinas dan Elizabeth Tan ini memberikan respon positif terhadap kualiti dan jalan cerita filem tersebut. Bukan itu saja, penonton juga memuji karya luar biasa Syafiq ini yang turut dianggap sudah mencapai ke tahap antarabangsa. Berita luar negara, seorang lelaki Kanada menggabungkan kecintaannya terhadap Lego dan Star Wars dengan membina 7,541 keping Millennium Falcon bagi mencapai rekod 7 jam, 36 minit dan 37 saat. Ivan Yu berasal dari Markham memperoleh rekod dunia Guinness untuk masa terpantas dengan membina Lego Star Wars model 75192 Millennium Falcon. Yu berkata dia tidak berasa letih semasa membina kapal angkasa Lego yang besar itu, malah dia merasakan mereka Lego tersebut melakukan kerja yang hebat menjadikan gergasi ini satu proses yang menyeronokkan. Ivan yang juga penggemar Lego memberitahu dia merupakan peminat setia Star Wars dan sangat menyukai reka bentuk kapal angkasa seperti Millennium Falcon dan Star Destroyer. Seorang nenek berusia 82 tahun berjaya menamatkan misi pendakian gunung menggunakan basikal bagi mengumpul sumbangan untuk rakyat Palestin di Gaza. Anne Jones dari Britain menaluki Gunung Ventoux di Perancis menggunakan basikal selepas menempuh perjalanan sejauh 20.7 km melalui laluan curam dan jauh. Bekas pakar psikoterapi dan pekerja sosial itu berkata dia menyahut cabaran tersebut kerana mempunyai rasa tanggungjawab terhadap rakyat Palestin. Ibu kepada 6 anak itu menunggang basikal selama 6 jam untuk sampai ke puncak pada ketinggian 1,910 meter dan berjaya mengumpul hampir RM77,391.47 untuk disumbangkan kepada Amos Trust, iaitu tabung dana kecemasan untuk Gaza. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi, Kenanga Investment Bank Berhad KIBP menjangkakan kadar pengangguran bakal mengalami penurunan pada separuh kedua 2024 berikutan rekod pengangguran pada Mac yang kekal stabil pada 3.3%. Firma penyelidikan berkata kadar pengangguran kekal tidak berubah pada bulan tersebut yang mana pada Februari juga mencatatkan peratus yang sama untuk bulan kelima berturut-turut sepadan dengan tahap sebelum pandemik. Tambahnya lagi, kadar pengangguran yang dilihat semakin stabil pada tempoh 32 bulan itu susulan pertumbuhan guna tenaga yang berkembang walaupun pada kadar yang lebih perlahan 0.1% bulan ke bulan. Selain itu, pertumbuhan bagi majikan iaitu 0.5% bulan ke bulan berkembang ke paras tertinggi sejak Disember 2023 manakala pekerja keluarga tidak bergaji menurun 0.1%. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memperoleh 2.4 bilion ringgit potensi ekspor barangan dan perkhidmatan Malaysia menerusi lawatan rasmi sulung Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kyrgyzstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan dari 15 hingga 19 Mei 2024.
Potensi ekspor itu adalah dalam pelbagai sektor, antaranya elektrik dan elektronik, E&E, minyak sawit dan produk berasaskan minyak sawit, barangan pengguna bergerak pantas FMCG, penyelesaian tenaga dan perindustrian, makanan dan minuman F&B dan perabot. Dalam pada itu, Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang menjadi sebahagian daripada delegasi Perdana Menteri itu berkata baiknya membesar hati telah mencapai 2.4 bilion ringgit potensi ekspor terkumpul daripada perniagaan di Kyrgyzstan dan Uzbekistan. Berita sukan, jagu persungan lelaki negara Li Zijia merangkul gelaran sulungnya untuk musim ini selepas muncul juara pada terbuka Thailand di Bangkok, Thailand. Pada aksi final di Stadium Ningbo, pemain ranking nombor 10 dunia itu mempamerkan aksi cukup agresif apabila mencatat kemenangan straight set 21-11, 21-10 ke atas pemain Hong Kong Eng Kalong dalam tempoh 34 minit. Zijia yang turun sebagai pilihan ke-6 kejohanan dilihat tidak berdepan sebarang tekanan pada set pertama perlawanan apabila hanya memerlukan 15 minit untuk menundukkan pemain ranking nombor 27 dunia itu. Kemenangan itu memberi kepuasan dan petanda positif kepada Zijia untuk meraih motivasi tambahan sebelum memulakan cabaran sebenar di Sukan Olimpik Paris pada Julai ini. Kemenangan 3-1 ke atas West Ham United menyaksikan Manchester City sekali lagi menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris EPL buat kali keempat berturut-turut. Pada aksi terakhir di Stadium Etihad, skuad kenalan Pep Guardiola tidak berdepan masalah ketika menentang The Hammers untuk merangkul kejuaraan tersebut, sekali lagi mengecewakan Arsenal. Kejayaan ini melonjakkan City selaku kelab pertama yang berjaya bergelar juara pertandingan utama 4 kali berturut-turut sekaligus menyaksikan Guardiola sudah mengumpul 6 pingat kejuaraan EPL. Terdahulu, babak pertama perlawanan jelas menjadi milik The Citizens dengan Phil Foden membuka jaringan seawal minit kedua sebelum sekali lagi menggegar gawang lawan pada minit ke-18. Ketika The Citizens terus disajikan peluang terbaik, West Ham United kembali menghidupkan semangat perjuangan apabila sebakan gunting Muhammad Kudus pada minit ke-42 berjaya merobek gawang tuan rumah yang dikawal Stephen Ortega. Namun, tuan rumah hanya memerlukan 14 minit di babak kedua perlawanan untuk mematahkan semangat buat West Ham dengan gol kemenangan menerusi Rodri pada minit ke-59 dan memastikan piala EPL kekal milik Manchester City. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 21 Mei 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevrin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.